Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana hari ini kita dipertemukan lagi dalam kelas Fardhu Ain. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat petunjuk dan juga rahmat daripada Allah. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kita yang dulu. Sebelum ni kita ada kongsikan tentang hukum. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan kongsikan pula tentang rukun agama, rukun agama. Rukun agama. Okey, rukun agama. Ini yang akan kita kongsikan hari ini insya-Allah tentang perkara ni, iaitu rukun agama. Dalam beragama ni mesti ada rukun dia. Macam semayang jugalah. Semayang kena ada rukun dia. Puasa kena ada rukun dia. Mandi wajib pun kena ada rukun dia. Semua kena ada rukun. Sehingga kan kita masak nasi pun ada rukun. Cuma kita tak tahu tu rukun ke tak, kan? Tapi bila kita tahu kata tu adalah rukun masak nasi. Masak nasi pun ada rukun dia. Jadi rukun beragama. Apa rukun beragama ni? Ada berapa ni rukun beragama ni? Dalam beragama dia ada 3 rukun. Dia ada 3 rukun. 1, 2 dan juga 3. Ada 3 rukun. Dalam beragama ni dia ada 3 rukun. Yang pertama dalam rukun beragama ni, yang pertama dia panggil Islam. Yang kedua dia panggil iman. Yang ketiga dia panggil ihsan. Okey. Jadi dalam kita beragama ni, 3 perkara ini adalah rukun dalam beragama. Pertama mesti ada Islam, yang kedua mesti ada iman, dan yang ketiga mesti ada ihsan. Mesti ada 3 perkara ni. Kalau tak ada 3 perkara ni, bukan dipanggil beragama lah. Bukan dipanggil beragama. Sebab benda rukun ni kalau tak ada, tak dipanggil lah benda tu. Macam rukun masak nasi lah kan. Masak nasi tu beras dan juga air, itu adalah dia punya rukun dia. Kalau tak ada beras, tak jadi nasi. Jadi ayak saja kalau kita masak ayak kan. Kalau kita masak beras saja tak ada nasi, dia akan jadi beras goreng kan. Tu dalam masak nasi lah. Tu rukun. Mesti ada. Benda ni mesti ada. Jadi kalau tak ada 3 ni, maksudnya tidak jadi orang Islam lah. Tak jadi beragama, tak jadi orang yang beragama. Jadi dia mesti ada 3 ni. Islam, iman dan juga ihsan. Ketiga-tiga rukun agama ni, seperti mana yang telah disebut oleh Nabi. Dalam hadis Nabi lah. Benda ni bukan Ustaz reka. Benda ni dalam hadis Nabi. Bukan kita reka-reka. Rukun beragama ni dalam hadis Nabi. Yang dipanggil hadis itu hadis Jibril. Boleh Google tengok. Kat sini Ustaz tak tulis hadis tu, tapi kena Google tengok baca. Yang mana yang masuk kelas Ustaz tu, Google tengok hadis Jibril tu, salin dan tulis dia punya terjemahan. Dia kerja lah, nanti Ustaz nak tengok. Jadi kena salin dan juga ambil dia punya terjemahan dia. Kan, hadis Jibril tu. Kalau payah nak ambil terjemahan dia dulu pun tak apalah. Hadis Jibril. Jadi menyebut 3 perkara ni. Iman, Islam dan juga ihsan. 3 perkara ni yang disebut. Okey, baik. Jadi kita akan cerita satu persatu. Dalam hadis itu Nabi mengisyaratkan mana? Al-Islam. Apa itu Islam? Islam di sini, yang nak di sini dengan Islam ni adalah rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam. Iman ini adalah rukun iman. Rukun iman. Okey. Ini rukun iman. Ihsan? Rukun ihsan ke? Tak. Ihsan ni nanti kita cerita. Ihsan ni dia panjang sikit dia punya huraian dah, kan? Tapi yang ni yang kita maklum ni, rukun Islam dan juga rukun iman. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ni ada 5. Kemudian rukun iman. Rukun iman ni ada berapa? Rukun iman ada 4. Salah, bukannya 4. Ada 6. Rukun iman ada 6. Jadi ini rukun dah kata, ustaz salah ke? Tak ada, saja nak tengok aja. Awak tengok video ni kan. Nak tengok terkejut dah. 4.
Selama ni duk mengaji 6, tiba-tiba ustaz tulis 4 saja je tu kan. Okey, baik. Jadi rukun Islam dan juga rukun iman. Rukun Islam, rukun iman dan juga ihsan. 3 ini adalah rukun dalam beragama. 3 ni rukun dalam beragama. Mesti ketiga-tiga ni belajar dia ikut dia punya bahagian dia, kemudian mengamalkan dia ke semua secara keseluruhan, barulah kita dipanggil Islam yang sempurna. Okey, baik. Jadi rukun Islam. Senaraikan rukun Islam. Apa rukun Islam? Yang pertama, apa rukun Islam? Mengucap 2 kalimah syahadah. Ni Ustaz tak buat senarai ya. Yang mana ni buat senarai, tulis kan. Mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua apa? Menunaikan solat. Yang kedua menunaikan solat. Yang ketiga menunaikan zakat, ataupun dia panggil juga mengeluarkan zakat. Menunaikan zakat ataupun mengeluarkan zakat. Tu istilah tu ada maksud dia sendiri ya. Menunai dan juga mengeluarkan zakat tu ada dia punya maksud dia sendiri, tapi kita tak huraikan kat sini. Ini hanya dia punya introduction saja, hanya intro saja. Nanti kita akan cerita lain dalam video yang lain. Kemudian yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Ini sebab apa disebut bulan Ramadan? Sebab bulan Ramadan saja kita wajib berpuasa, kan? Tapi kita tak cerita sini puasa, kita cerita secara ringkas dahulu. Kemudian yang kelima, dia panggil haji, menunaikan haji. Menunaikan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu, ada syarat-syarat dia lah. Nanti kita akan cerita dalam dia punya part dia nanti, dalam part haji nanti kan. Atau ustaz ni fardu ain ni pasal apa? Dia cerita rukun iman, rukun Islam ni, dia cerita ihsan ni. Itulah asas fardu ain. Ketiga-tiga perkara ini adalah fardu ain. Islam, rukun iman itu adalah fardu ain. Ihsan ni juga adalah fardu ain. Jadi bila ketiga-tiga ni kita ada, barulah amal ibadat kita sah. Kalau tidak, amal ibadat bukan sah di segi fiqh, tapi nak mendapat ikhlas tu masuk dekat ihsan ini. Nak ada insaf pun dekat ihsan ini. Nak buat amalan yang baik pun dekat ihsan ini. Okey, baik. Kita tengok pula rukun iman. Rukun iman ini ada 6. Yang pertama apa? Percaya. Iman ini percaya kepada Allah. Yang pertama percaya kepada Allah. Yang kedua percaya kepada malaikat. Yang kedua percaya kepada malaikat. Yang ketiga percaya kepada kitab-kitab. Percaya kepada kitab-kitab. Yang keempat percaya kepada rasul-rasul. Ni ustaz buat titik je. Nanti tulis. Dan ustaz nak tengok benda tu. Nanti. Percaya kepada nabi-nabi. Semua nabi kita kena percaya. Nanti kita akan cerita jugalah bab nabi tu. InsyaAllah kalau tak ni kita cerita dalam video nantilah. Kemudian yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Percaya kepada hari kiamat. Itu yang kelima. Yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Percaya kepada qada dan qadar. Itu yang keenam. Habis rukun iman. Itu rukun iman lah. Jadi kita dah tahu rukun Islam, kemudian kita dah tahu rukun iman, kemudian ihsan ini. Ihsan ini nak cerita apa ni? Ihsan ini nak cerita kamu beribadat seumpama kamu melihat Tuhan dan Tuhan melihat kamu. Beribadat seumpama kamu melihat Tuhan dan Tuhan melihat kamu. Tu ringkas dia lah, ada panjang dia lagi kan. Kalau Arab dia, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kan? Panjang lah kan. Itu panjang dia punya huraian. Tapi tak apa, kita ambil yang mudahnya. Beribadat seumpama Tuhan tengok kita. Beribadat macam Tuhan tengok kita dan kita tengok Tuhan. Tu. Yang tu yang kita naknya kat situ kan. Dan di situlah lahirnya ikhlas dekat situ tu, dekat ihsan tu. Okey, baik. Jadi ketiga-tiga ini adalah fardu ain. Rangkum dalam fardu ain tu adalah ketiga-tiga perkara ini. Tiga ni. Tiga ni lah adalah fardu ain. Nanti rukun iman, rukun Islam ini
kita akan pergi secara satu persatu daripada syahadahnya, kemudian solatnya, kita akan pergi satu persatu dan apa yang berkaitan dengan solat. Kemudian kita akan pergi kepada zakat, menunaikan zakat ni apa yang berkaitan dengan zakat. Kemudian kita akan pergi kepada puasa, kita akan cerita semua pasal puasa ni. Kemudian haji ke Baitullah, kita akan cerita semua pasal haji ke Baitullah tu nanti. Kemudian ini habis. Ini bab part Islam saja. Ini part Islam saja ni, tak tahu ni berapa lama kita nak mengaji ni baru nak habis ni. Kan, part Islam ni saja. Ini intro, yang ni intro Tapi kena buat catatan. Baru kita ingat. Sebab Ustaz tak tulis ni sebab Ustaz tak mau salin je, nak dengar dan juga tulis. Kan? Okey, kemudian rukun iman. Rukun iman ni tengok kita ada sini, percaya pada Allah ni. Rukun iman ni dia cerita kalau kat Islam ni adalah amalan luaran kita. Kalau iman ini adalah kita punya fikiran kita, akal kita ni kat sini ni, kat iman ni. Semua berkaitan dengan akal dan juga fikiran. Kemudian di ihsan ni, ini cerita tentang hati. Ini kat sini ni cerita tentang hati. Okey, baik. Tu 3 perkara penting dalam kita beragama. Jadi kalau ada 3 perkara ni, ada ketiga-tiga perkara ni, barulah kata kita itu beragama. Kalau tak ada 3 ni, tak panggil kita beragama. Baik, Ustaz ingat setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Taala memberi kekuatan kita dalam kita melaksanakan amal ibadat dan mengurniakan kepada kita ikhlas dalam melaksanakan amalan insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum.